Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live ini adalah bagi menjawab soalan penonton, ya. Dan ada satu soalan yang telah dihantar kepada saya, iaitu adakah kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri selamat setelah RUU Anti Lompat Parti diluluskan. Jadi sebenarnya banyak soalan sedemikian, dan hari ini saya akan menjawabnya secara ringkas berdasarkan apa yang saya faham berhubung RUU yang diluluskan, dan juga berdasarkan jangkaan saya, tindak tanduk Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi kita sedia maklum bahawa Ismail Sabri tidak ingin bubar parlimen dalam masa terdekat. Dia sedang ditekan oleh kluster mahkamah. Baik, RUU Anti Lompat Parti yang baru diluluskan itu mengecualikan ahli Dewan Rakyat yang dipecat dari parti. Maknanya jika ahli Dewan Rakyat dipecat dari parti, ahli Dewan Rakyat berkenaan tidak semestinya tidak perlu mengosongkan kerusinya di Dewan Rakyat. Tetapi RUU yang diluluskan itu juga membenarkan, ya, situasi di mana apabila seorang ahli Dewan Rakyat hilang keanggotaannya di dalam parti disebabkan melanggar ketetapan parti dan atau whip parti, orang kata membuat sesuatu yang bertentangan, yang melanggar, ya, melawan, ya, ketetapan parti, maka dia perlu mengosongkan kerusinya, tetapi syaratnya perlembagaan parti perlu dipinda untuk memasuki syarat berkenaan, iaitu jika seorang ahli parti melanggar ketetapan parti, melawan parti dari sudut apa yang telah ditetapkan sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, maka keahliannya akan tergugur dalam situasi berkenaan jika perlembagaan parti dipinda, dan jika peruntukan itu dimasukkan ke dalam perlembagaan parti, maka ahli Dewan Rakyat berkenaan perlu mengosongkan kerusinya. Jadi kita tahu UMNO, kepimpinan UMNO, khususnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan kuncu-kuncu dia dalam MKT telah cuba untuk menekan Ismail Sabri untuk membubar parlimen secepat mungkin, dan ini dibuat dengan beberapa ketetapan parti berhubung perlunya PRU awal, perlunya parlimen dibubarkan secepat mungkin dan sebagainya, ya. So apa yang saya jangka akan berlaku ialah Zahid akan sekarang menekan untuk diadakan satu lagi Perhimpunan Agung Khas, ya, di mana di dalam Perhimpunan Agung Khas ini akan dibuat satu pindaan terhadap perlembagaan UMNO untuk menyelitkan, ya, peruntukan di mana sekiranya ahli Dewan Rakyat dari parti mengingkari parti, melawan ketetapan parti, dan disebabkan itu keahliannya akan tergugur, maka dengan adanya peruntukan itu bersandar kepada Undang-Undang Anti Lompat Parti yang bakal diluluskan, dijangka diluluskan pada bulan September, maka keahlian seorang di dalam Dewan Rakyat boleh terlucut jika dia keanggotaannya di dalam parti terlucut juga, ya. Jadi saya jangka Perhimpunan Agung Khas ini akan berlaku mungkin bulan depan atau awal bulan Oktober, ya. Dan seterusnya cadangan pindaan perlembagaan UMNO ni akan dihantar kepada ROS, dan mungkin dalam bulan Oktober juga ROS mungkin akan luluskan. Maka saya syaki akan berlaku cabaran terhadap kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sama ada bulan September atau Oktober. Cabarannya begini, MKT kemudian daripada ini mungkin akan mengusulkan satu cadangan tarikh bila parlimen harus dibubarkan. Jadi cadangan tarikh ini sudah semestinya akan dibuat sebagai dasar parti. Maknanya MKT akan memutuskan inilah cadangan UMNO. Jadi ia menjadi satu cadangan dasar.
Dan semestinya sebagai naib presiden UMNO, Ismail Sabri perlu mematuhi dasar parti yang diputuskan oleh badan penggubal undang-undang, ataupun orang nak kata badan penggubal dasar tertinggi parti, iaitu MKT. So Ismail Sabri perlu setuju, ya. Jadi logiknya, jika Ismail Sabri tidak bersetuju, contohnya di Dewan Rakyat dia bangun, dia menentang parti berhubung dengan cadangan untuk bubar parlimen, maka secara automatik dia akan tergugur keahliannya dari UMNO dan dia perlu mengusungkan kerusinya di Dewan Rakyat seandainya pindaan perlembagaan UMNO diluluskan, ya, pada bulan Oktober sebagai contoh. Okey. Tetapi apa yang saya nak beritahu kepada anda ialah, jika Ismail Sabri tahu apa yang harus dilakukannya, kedudukan dia akan selamat. Kerana sebagai seorang ahli UMNO, dia boleh akur dengan ketetapan MKT. Dia boleh akur dengan cadangan tarikh MKT berhubung pembubaran parlimen. Itu sebagai ahli UMNO. Tetapi sebagai Perdana Menteri, dia memakai topi lain. Ya, dia bertanggungjawab terhadap kerajaan, dia bertanggungjawab terhadap Yang di-Pertuan Agong, dan dia bertanggungjawab terhadap rakyat, bukannya terhadap parti. Jadi apabila dia memainkan peranan sebagai Perdana Menteri, cadangan UMNO itu tidak perlu dipersetujuinya, ya, dan ini tidak melanggar perlembagaan parti. Maka Ismail Sabri boleh dengan mudah di Dewan Rakyat beritahu, sebagai ahli Dewan Rakyat, saya akur dengan ketetapan MKT berhubung cadangan tarikh pembubaran parlimen sebagai contoh, ya. Tetapi sebagai Perdana Menteri, saya telah memutuskan bahawa cadangan itu tidak diterima. Kita belum bersedia untuk membubar parlimen. Kenyataan sebegini bermakna Ismail Sabri telah melaksanakan tugas dia sebagai ahli UMNO, telah menuruti ketetapan parti, dan sebagai Perdana Menteri, apabila dia menolak cadangan UMNO, dia tidak melanggari perlembagaan UMNO. Maka keahlian dia di dalam UMNO tidak akan tergugur dan kedudukan dia di dalam Dewan Rakyat selamat. Jadi akan sampai satu masa kedudukan Ismail Sabri akan tercabar dan Ismail Sabri akan terpaksa membuat kenyataan sedemikian. Dan saya jangka selepas itu UMNO atau kepimpinan UMNO, sekiranya Ismail Sabri enggan membubarkan parlimen selepas itu, saya jangka benda ni akan berakhir di mahkamah, di mana mungkin kepimpinan UMNO akan bertegas bahawa sebenarnya Ismail Sabri telah melanggar perlembagaan UMNO. Jadi akan berlaku pertelingkahan di situ kerana kluster mahkamah tercabar. Tetapi jika anda menelitinya, anda akan dapatinya ia jelas. Ismail Sabri sekiranya bangun dan beritahu, sebagai ahli Dewan Rakyat, saya akur dengan ketetapan UMNO berhubung cadangan tarikh pembubaran parlimen, tetapi sebagai Perdana Menteri saya menolak cadangan itu atau tidak bersetuju dengan cadangan itu. Ismail Sabri tidak melanggari perlembagaan UMNO seandainya perlembagaan UMNO dipinda, ya. Jadi kedudukan Ismail Sabri selamat. Cuma saya jangkakan akan sampai satu tarikh, satu masa Ismail Sabri terpaksa membuat kenyataan sedemikian, ya, supaya dia memberi mesej yang jelas kepada UMNO. Saya ada dua peranan, satu peranan Perdana Menteri, satu peranan ahli UMNO. Sebagai ahli UMNO saya setuju dengan ketetapan UMNO, sebagai Perdana Menteri saya tidak perlu bersetuju. So itu jawapan saya. Saya rasa penjelasan yang lebih sesuai boleh diberikan oleh seorang peguam, ya, mungkin dia boleh menjelaskannya dengan lebih elok berbanding saya. So itulah penjelasannya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.